إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan serta hidayah yang Allah Taala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini. Dapat sama-sama kita berhimpun, berkumpul dalam Dewan Baitus Salam ini untuk kita duduk di atas sebuah jalan ketaatan, kebaikan, dan itulah dia jalan menuntut ilmu. Tambah-tambah jalan yang kita duduk ini adalah jalan mempelajari kalamullah, mempelajari firman-firmannya. Semoga kita tergolong di kalangan yang Nabi sebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dalam waktu yang sama dia mengajarkan kepada yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quran sebagaimana biasa, kita akan mempelajari dahulu isi-isi kandungan yang terdapat dalam buku tajwid Al-Quranul Karim kita ini. Yang mana rasanya hari ini masuk tajuk baru, Syai. Itu hari dah habis tajuk muka surat 94 berkenaan dengan sujud tilawah. Bacaan sakta. Jadi hari ini kita akan masuk pada muka surat 92, sujud tilawah. Siapa ada buku bagi pinjam? Okey. Jadi hari ini tajuk besar kita adalah sujud tilawah. Muka surat 92. Okey, duduk dulu insya-Allah. Masing-masing buka muka surat. Sebab hari tu kita dah habis dah. Saya ingat bacaan saktah kita dah selesai. Kita bahaskan berkenaan dengan tanda di tepi Quran. Apakah tanda yang menyebabkan kita perlu membaca secara saktah yang dipilih oleh Imam Hafs an Asim. Makanya hari ini kita masuk tajuk baru iaitu sujud at-tilawah. Sujud tilawah artinya adalah sujud bacaan. Perbuatan sujud yang dilakukan oleh seseorang pembaca Al-Quran dengan sebab telah selesai membaca ayat sajadah ataupun ayat sujud, sama ada di dalam solat ataupun di luar salat. Jadi yang kita nak isukan sekarang ini adalah sujud tilawah. Baik time solat kita sujud ataupun tengah baca Quran begini, kita pun turun sujud. Dua-dua ada isu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang membawa maksud, apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia pun sujud, maka tersingkirlah syaitan sambil menangis. Katanya, celakalah aku, anak Adam, disuruh sujud, maka dia pun sujud, lalu baginya syurga. Sedangkan aku disuruh sujud, tapi aku menolaknya, maka bagiku neraka. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Untung menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untung menjadi anak-anak Adam, yang di mana melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita terus tunduk dan juga sujud. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Maryam alaihissalam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah Taala kata kepada Maryam, duhai Maryam, taatilah kau kepada perintah Tuhanmu dan hendaklah engkau melakukan sujud, rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Dan dalam surah Al-Alaq yang terakhir pun Allah Ta'ala kata wasjud waqtarib, kan? Bukan waqtarib, waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka kata Allah Ta'ala, sesekali janganlah engkau wahai Muhammad taat kepada arahan siapa? La tuti'hu, hu tu kembali kepada Abu Jahal. Wasjud, teruskanlah engkau melakukan sujud, waqtarib, mendekatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya syaitan diperintahkan untuk sujud, dia tak mau buat. So kita jangan jadi anak cucu syaitan.
Jadilah anak cucu Adam yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah suruh sujud, kita sujud. Dengan kita melakukan sujud, fa insya Allah syurga milik kita. Jaga salat, jaga salat. Dan kalau kita belajar dalam surah Al-Ma'arij, di antara benda yang Allah Ta'ala perintahkan, bukan setakat jaga kualiti solat, tapi Allah Ta'ala suruh kita jaga awal waktu solat. Jaga solat di awal waktu. Macam yang pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah, dalam banyak-banyak amalan, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala? Maka jawab Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Baik. Jadi saat kita baca Quran, ada perintah untuk melaksanakan sujud. Dan kalau orang tanya kenapa aku nak kena sujud, maka kita dah jumpa satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila anak Adam baca ayat sajadah lalu dia pun sujud, maka tersingkirlah syaitan sambil menangis. Kadang-kadang kita banyak menyebabkan syaitan tertawa dan bergembira. Sebagai contoh, macam mana kita boleh buat syaitan gembira? Menguap dalam keadaan berbunyi, macam-macam bunyi yang kita dok bikin tu, menyebabkan syaitan gembira. Dan yang keduanya, kalau kita tergelincir, terpeleot, terlanggar lubang, dan kemudian kita pun sebut apa? Ta'isyah syaitan. Apa maksud ta'isyah syaitan? Celaka punya syaitan. Maka apa yang berlaku? Ta'azumah. Maka syaitan tadi akan membesar dan dia akan rasa dan dia rasa happy. Sebab apa? Kita ingat dia lebih banyak daripada ingat Allah. Dan bila kita sebut nama Allah Ta'ala, tasagar, maka dia akan menjadi kecil mithlu zubab, bagaikan seekor lalat. Cantik. Kemudian kita tengok, menurut mazhab Asy-Syafi'i ataupun menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang amat digalakkan. Kalau berkelapangan, kalau rasa tak ada masalah untuk sujud, lebih baik kita sujud. Dan andai kata tak mau sujud, tak jadi masalah. Tapi dia adalah satu sunnah yang dianjurkan dan juga digalakkan. Syarat sujud tilawah bagi mereka yang di luar solat adalah seperti berikut. First, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi dianjurkan kita ni nak baca Quran, jagalah wuduk. Jaga wuduk. Untuk membezakan antara Quran, mushaf dengan komik, bezakan mushaf dengan majalah, bezakan Quran, mushaf dengan jurnal dan semisalnya. Bezakan. Kalau kita kata, alah ustaz, ada khilaf lah, tak ambil wuduk pun boleh pegang Quran lah, boleh baca Quran lah. So nanti sampai suatu keadaan dan ketika, kalau kita tak ambil wuduk selalu, kita akan anggap Quran ni macam buku biasa. Dan menyebabkan nanti tak ada beza. Dan kita tak muliakan Quran. Bahkan Allah Ta'ala sebut, la yamassuhu illal mutahharun. Hendaklah orang yang memegangnya kena ada wuduk. Tak boleh seseorang memegangnya kecuali dalam keadaan suci. Yang kedua, tutup aurat. Nak buat sujud tilawah ni, pakailah elok-elok. Sebab ada keadaan di kalangan kita, dia baca Quran pakai seluar pendek je kan, contohnya lah. Dan dia tutup dengan selimut, contohnya. Boleh je kan. Kita sambil-sambil kita nak tidur tu, manalah ada orang dia punya kelapangan, dia pakai kain pelekat, dia tertarik tinggi ke, dia pakai boxer je ke nak tidur. Tak tahu. Kemudian dia hanya tutup dirinya dengan selimut, dengan cadar. So tiba-tiba dia tengah-tengah baca tu sampai pada ayat sujud dan dia nak sujud. Maka tak boleh tiba-tiba dia nak tonggeng pakai boxer sahaja. Nampak tak beradab sangatlah. Kan? Baik. So poin yang kedua dianjurkan, syarat dia adalah tutup aurat. Yang ketiga, kena niat sujud tilawah dan dia hanya sekali sahaja. Yang keempat, nak sujud ni kena hadap kiblat. Yang kelima, takbir Allahu Akbar ketika hendak sujud. Dan yang keenam, bagilah salam. Baik. Cuma, kita tengok nantilah. Adalah tidak perlu untuk seseorang pembaca Al-Quran bangun dari duduk untuk berdiri qiyam apabila hendak melakukan sujud tilawah di luar solat. Dan memang kalau kita baca dalam posisi duduk, terus sujud, hanya sebut Allahu Akbar. Sujudlah. Namun begitu, apabila seseorang itu sedang berdiri sambil berjalan-jalan membaca Al-Quran, maka perlulah dia takbiratul ihram di kala qiyam, lalu dia pun sujud, duduk dan bagi salam. Nampak? So ini keluasan di dalam melaksanakan sujud tilawah. Kalau kata tengah berdiri, dia angkat takbir, kemudian dia terus sujud Allahu Akbar, kemudian dia pun duduk di antara dua sujud sambil bagi salam terus, tak ada sujud yang kedua. Sujud satu sahaja.
Dan bacalah doa yang disunatkan dalam sujud. Dan kalau kita boleh baca sama-sama, cuba sebut sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan bacaan ini riwayatnya dhaif. Yang sahih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi saya nak baca juga falyatafaddal mashkura, sebab di dalamnya ada ungkapan sajada, aku melaksanakan sujud. Sama juga nanti kalau kita sampai doa ketika sujud. Oh, kalau kita kat sini dah lepas dah, kat Baitul Sunnah tak lepas lagi, dekat target tu jannah dekat hulu langat tak lepas lagi doa ketika sujud. Maka kita akan jumpa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Lagi sajadalaka atau khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa mastaqallat bihi qadami. Ada yang saya tertinggal wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. So ini di antara benda yang dianjurkan untuk kita baca saat sujud. So waktu disebut sajada, waktu kita sebut sajada wajhiya, telah aku sujudkan wajahku lilladzi, kepada dia. Siapa dia? Khalaqahu, yang telah cipta wajahku ini. So kadang-kadang kita duk sangka dalam banyak-banyak anggota yang kita duk ada ni, bahagian paling mulia muka. So sehebat-hebat seorang manusia, dia akan merasakan dirinya sangat hina ketika dia melakukan sujud di hadapan zat yang maha agung. So zaman dahulu ada orang sujud di hadapan orang dan dia rasa sangat-sangat hina sebab sujud di hadapan makhluk. Tapi untuk seseorang merasakan dirinya penuh bahagia dan penuh kemuliaan saat dia sujudkan wajahnya terhadap di hadapan siapa? Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan telah membuka pendengarannya dan penglihatannya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Fatabarakallah ahsanul khaliqin, maka maha berkat Allah sebaik-baik pencipta. Ini yang dapat kita faham dari sudut literal sahajalah, maksudnya baca macam tu je. Tapi kalau baca dengan hati, kita akan rasa seronok pasal Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat yang pelbagai. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat beramal. Ada orang Allah Ta'ala buka nikmat mata boleh tengok, ada orang boleh dengar, tapi Allah tak dorongkan dia. Sebagaimana Allah dorongkan kita pada malam hari ni nak main kuliah lagu ni. Tadi hampir-hampir juga nak mesej ke Abu Talha dah, berasa tak lalu dah nak mari. Menggigil tiba-tiba lepas pukul 6 petang tadi. Uish, kita dah pakai straight shoot, dah pakai kasut. Ingat nak buat sesuatu, jadi menggigil. Uish, apa? Dan sakit-sakit tekak sikit kan. Tapi Alhamdulillah, Allah kuatkan semangat. Sebab saya yakin, kalaulah tidak ada Syahir Abu Talha dan semisalnya, pasti ada yang lain yang sampai. Dan tak sangka Syekh Izzat kita, ada 2 Izzat malam hari ni kan. Masya Allah, Syekh Fatur Rahman ulang kali datang, Akmal, Syarul datang bawa buah lagi. So Allah Ta'ala bagi banyak kebaikan. Tinggal perlu kepada juhud dan juga syaja'ah. Kena ada semangat dan juga kesungguhan sahaja. So Alhamdulillah, yang di awalnya rasa kurang sihat, tapi dah dapat mikrofon, rasa makin baik kan. Tengok kawan-kawan, sahabat-sahabat semua seronok nak belajar Al-Quran. So begitu. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi nikmat. Allah dorongkan bagi nikmat kesihatan tubuh badan, dan Allah dorongkan kita nak beramal. Itu yang mahal sebenarnya. Sebab dekat luar ramai orang Allah bagi nikmat penglihatan kekar tubuh badan, pendengaran bagus, penglihatan, suara lunak. Tapi Allah tak dorongkan dia nak mengaji, tak dorongkan dia nak salat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap Allah jaga kita sampai hari kiamat ataupun sampai kita mati. Macam inilah semangatnya. Saya teringat satu ayat dan dalam Al-Quran Allah kata innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, kan kita dah syarah baru ni dekat Hilaliyah. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka Allah akan turunkan baginya para malaikat yang mengungkapkan ucapan, kalian tak usah sedih, kalian tak usah takut. Berbahagialah dengan nikmat syurga yang dijanjikan untuk kalian. Jadi Abdullah ibn Abbas dan semisalnya ketika baca ayat ini, di antara doa yang dia panjatkan adalah
Allahumma anta rabbuna, wahai Allah, engkaulah Tuhan kami, urzuqnal istiqamah, rezekikanlah kami untuk istiqamah. Sebab macam yang saya dah pernah cerita, kalau kita tak minta-minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah muqallibal qulub. Allah boleh buat kita daripada ahli majlis ilmu menjadi ahli majlis maksiat. Duduk berpeleseran di tepian jalan, rem-rem motor, boleh tak jadi tak. Allah Maha Kuasa. Ada jemaah dekat Ampang, dah lama tak datang kuliah. Tiba-tiba kita pun tanyalah dekat ibu-ibu tu kan, mana makcik seorang ni dah lama tak main ni. Tiba-tiba dia kata, Allah malu nak cerita ustaz, awaknya waktu PKP 2 tahun ni ustaz, dia baru kenal erti main basikal, dia kata. Kan? Kita kata baguslah main basikal, tidak sihat. Tak ustaz. Dia macam orang lain. Daripada pakai jubah, tiba-tiba pakai ketat-ketat tu semua. Dan umur dia hampir 60 tahun. Habis tak main kelas dah. Tak tahu dah ustaz, dah cuba ajak, dia sendiri kata dia segan nak mari dah. Tapi malu ustaz, nampak dia duk kayu-kayu dengan pakai ketat. Kami pun tegur, awak yang pakai ketat-ketat ni. Maka dia kata senang nak potong angin. Kan, bila pakai ketat naik basikal kan, boleh potong angin. So kita pun segan, maksudnya kita sendiri pun segan dan kita pun rasa seram dengan urusan yang Allah uji kepada dia. Kita tak pelik. Bila ustaz-ustaz muda ke, penceramah-penceramah tak ada ilmu ni, atau bukanlah tak ada ilmu, yang diuji ni, pergi rogol ke, jadi penyanyi ke, ini semua ujian. Allah Ta'ala uji mereka sebagaimana Allah Ta'ala uji hati kita. Kau dah tengok benda tu berlaku depan mata kau, hati kau nak kata apa? Adakah kau nak tohmah dia berlebih-lebihan ataupun kau nak muhasabah? Kan? Kita nak kena muhasabah selalu. Sebab tu bila kita baca ayat-ayat macam ni, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu biquwwati wa bihauli fatabarakallah ahsanul khaliqin, kita akan sedar kita tak ada apa pun. Allah yang maha baik bagi kita segala-galanya. Sekiranya terdapat halangan yang menyebabkan seorang pembaca Quran tak dapat lakukan sujud kerana membaca di dalam kenderaan, tak tutup aurat, berhadas kecil, maka diharuskan baginya membaca tasbih berikut. Apa tasbih dia? Tak tulis kan? Ada? Tulis apa kat situ? Tulis apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andai kata tak baca pun tak jadi masalah. Baik, kita lihat terus kepada muka surat yang berikutnya, tanda mihrab. Tanda kita panggil tu macam kubah tu kan, dia panggil tanda mihrab. Tempat berhenti bacaan dan melakukan sujud. Baik, kebiasaannya sebelum ada tanda mihrab akan ada satu garisan, baik di bawah ayat ataupun di atas ayat. Jadi once kita jumpa ayat-ayat yang sebelum yang padanya ada garisan, kita akan kenal pasti selepas tu mesti ada kubah tu ataupun tanda mihrab, menunjukkan kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan di antara contohnya, wa idza quri'a alaihimul Quran la yasjudun. So dekat la yasjudun tu kita dapat tengok apa? Ada garisan dan selepasnya ada mihrab. Dalam Al-Quran Mushaf Brunei Darussalam menggunakan tanda kubah masjid tu lah, menara Masjid Omar Ali Saifuddin bagi maksud berhenti bacaan dan melakukan sujud. Dan sebagai contoh yang dekat bawah tu, wa idza quri'a alaihimul Quran la yasjudun, diletak dekat atas ayat. Tapi kita punya Quran bukan pakai yang Brunei punya kan, so kita tak jumpalah garisan dekat atas, kita akan jumpa garisan dekat bawah. Di ruang tepi muka surat Al-Quran Resam Uthmani diberikan tanda keterangan kalimah sajadah dalam bahasa Arab. Tanda berhias di tengah dipergunakan dalam Mushaf Brunei Darussalam untuk maksud yang sama. Sebagai contoh, kita boleh tengoklah dekat buku masing-masing ada tanda, ada logo yang di dalamnya tertulis sajadah. Maksud sajadah tu maksudnya dianjurkan untuk lakukan sujud tilawah. Ya, betul. Banyak nukil pasal Brunei. Baik, muka surat yang terakhir, tanda mihrab masjid adalah tempat memberhentikan bacaan untuk melakukan sujud tilawah. Dia hanya berada di hujung ayat sajadah selepas kalimah bergarisan melintang dan tidak melebihi daripadanya 3 ayat sebagaimana yang terdapat pada surah An-Naml, An-Nahl, Al-Isra, Fussilat. Baik, menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, ayat sajadah dalam Al-Quran ada 14 tempat. Yang pertama dalam surah Al-A'raf yang kita boleh tengoklah, sampailah kepada surah Al-Alaq ayat yang ke-19. So itu sahaja untuk kita punya kelas tajwid kita.
So poin utama dia, di antara tanda-tanda kita nak kena sujud tilawah, kalau kita nampak mihrab tu kan, ataupun tanda logo Kubah tu, dan kalau kita perasan sebelum adanya logo mihrab tu akan ada satu garisan, dan kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Dan perkara ini khilaf, sama ada wajib ataupun sunnah. Dia bukanlah sampai kepada tahap wajib tu tak buat sampai jadi berdosa, dan ada keadaan memang sangat dianjurkan. Ketika suatu waktu diriwayatkan Saidina Umar ketika sedang bagi khutbah Jumaat sampai kepada ayat sujud tilawah, maka dia turun daripada mimbar dan dia melakukan sujud. Orang-orang yang mendengar pun pakat-pakat sujud, kemudian dia naik dan dia sambung dia punya khutbah. Dan pada minggu berikutnya dia sampai kepada ayat yang sama, kemudian dia tidak turun dan dia meneruskan khutbahnya. So menunjukkan dekat sini dia lebih faham, Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lebih faham bagaimana berinteraksi dengan ayat sujud tilawah. Maka kita pun jangan terlalu rigid. Bila kita dengar ada orang baca kemudian dia tak sujud, jangan kita pergi tepuk pula, sujudlah. Janganlah kan. Nanti orang tu kata aku nak kejar waktu, aku cuba nak khatam ni, dia ada alasan dia. So kita jangan rigid. Wallah ta'ala alam. Jadi insya-Allah pertemuan minggu hadapan kita akan sambung pada tajuk baru, iaitu Hamzah wasal. Baik. Jadi insya-Allah berbaki waktu yang ada ni, ayuh kita sama-sama meneruskan pembacaan Al-Quranul Karim kita, yang hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-75, ayat atas kali 187. Okey, dah jumpa dah semua? Muka surat 75 ayat 187. Selalu kita berpesan, bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. Semoga Allah hadiahkan kepada kita ketepatan dan beroleh pahala yang banyak, dan dengannya kita dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu az-zikr. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ Jadi kita sedar dirilah. Di antara ucapan salafus soleh, jika engkau ingin melihat kepada orang yang tak nyanyuk, lihatlah kepada orang yang rajin baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab orang yang rajin baca Quran, otak dia ligat. So tadi kita dapat lihat pada perkataan latubayyinunnahu tu, ada di kalangan kita yang dia baru nak setting. Ada latubai, dia macam-macam kan. So otak nak kena set. Jadi sebab tu orang yang memiliki akal cerdas dan sihat, dia rajin baca Quran, kita pun nak kena ikut jalan tersebut. Sambung latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu fanabadhuh. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة
minal azab. Walahum azabun alim. Tayyib, kita ambil dua ayat ini insya-Allah. Abu Talha dulu, silakan. Tayyib, barakallahu fikum. Baik, saya baca sekali imbas dan kemudian kita sama-sama tadabbur. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب walahum azabun alim. Baik, kita ambil dua ayat yang kita bacakan pada malam hari ini. Ingatlah ketika mana Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian ataupun melaksanakan perjanjian dengan orang-orang yang dibekalkan kitab dan mereka itu dipanggil Ahlul Kitab. Yahudi dan juga Nasrani. Dan di antara bentuk perjanjian yang paling besar Allah Ta'ala buat antara Allah dengan mereka adalah hendaklah mereka sembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Kalau kita pergi kepada muka surat 12, kita boleh jumpa lah Allah Ta'ala sebut wa idh akhadallahu mithaqa bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala perintahkan kepada Bani Israel dan di antara bentuk perjanjiannya la ta'buduna illallah, jangan kalian sembah melainkan Allah dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Wabil walidaini ihsana. Dan apa yang kita dapatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya, kena buat baik dengan Allah, kena buat baik dengan mak ayah, buat baik dengan adik-beradik, orang dekat, jiran jauh ni semua telah dipesan kepada siapa? Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kami buat perjanjian dengan orang-orang yang dibekalkan dengan kitab supaya apa yang mereka dapatkan ini la tubayyinunnahu linnas, mereka terangkan pula kepada manusia. Sebab itu baik zaman dulu, baik zaman sekarang kita dituntut untuk dakwah. Orang zaman tu pun dituntut untuk sampaikan agama, kita pun dituntut untuk sampaikan agama, tapi ikut keadaan dan skop masing-masing. Ada orang, Masya Allah Tabarakallah, dia sangat bersemangat nak sampaikan dakwah, tapi dia kurang ilmu dalam hafazan dalil dan semisalnya, maka dia sibuk share. Contohnya, dia kata tahlil bid'ah, talqin bid'ah, yasin malam Jumaat bid'ah. Dan bila ada orang yang minta, ada orang counter kembali, dia tak mampu nak berhujah. So bahaya. Maka dia akan tuduh pula orang secara sembrono selepas itu, bahaya. Jadi kerana itu setiap orang hanya sebatas berdakwah ikut kadar masing-masing. Semangat memang nak kena tinggi, tapi kena sedar diri. Jangan terlalu nak terkehadapan sampai-sampai adab dan akhlak tertinggal di belakang, tercicir. Baik, jadi Allah Ta'ala kata wala taktumunah, jangan pula kalian sembunyikan isi kandungan kitab Taurat, Injil, Zabur, jangan sembunyikan. Namun yang berlaku ahli kitab ini, fanabadhuhu wara'ahum, mereka lempar jauh-jauh di belakang mereka. Mereka terima kitab, tapi isi kitab tu apa mereka buat? Yang kena dengan emosi, mereka kekalkan. Yang tak kena, mereka angkat dan mereka kemudian mereka tulis sendiri. Thumma yaquluna hadha min indillah. Kemudian mereka kata, ini yang ada ni datang pada Allah ni, padahal mereka tulis sendiri. Yang surat 12 ayat atas sekali tu kan. Allah kata fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim, kecelakaan bagi mereka yang catat al-Quran ataupun kitab-kitab ini dengan tangan mereka. Thumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka kata ini mai semua datang daripada Allah. So jangan. Dan kalau kita tengok apa ancaman orang yang menyembunyikan kebenaran, kalau kita tengok muka surat 24,
Allah kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari sudut keterangan, petunjuk, mim ba'di ma bayyannah, setelah mana kami menerangkannya. Tengok, tadi Allah kata ayat tu, kitab yang mereka dapat kena buat apa? Bagi penerangan kepada orang. Kitab kita ni dah terang ke belum? Semua dah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman salafus saleh yang mana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih faham Quran ini berbanding kita. Dah diterangkan. Pun begitu ada di kalangan orang-orang yang menyembunyikan daripada pengetahuan manusia umumnya yang terdapat dalam kitab. Untuk itu ancamannya ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka mendapat laknat Allah dan mendapat orang yang melaknat. Kemudian Allah kata ayat 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang setelah daripada dia melakukan hal tersebut dia bertaubat, dia baiki balik, kemudian dia terangkan semula yang aku syarah dahulu ni salah. Jangan macam zikir-zikir hak pelik-pelik ni kan, contohnya kan, benda-benda tu dia sampai sembunyikan yang sahih, mereka zahirkan yang tak betul. Jadi sepatutnya cara mereka bertaubat bukan semata-mata saya minta maaf. Sebab syarat dia Allah kata apa? Tabu, taubat. Kemudian lagi, wa aslahu, kena baiki semula. Dan bayyanu, terangkan kembali. Sebenarnya yang saya ajar ni hasil daripada saya mimpi. Boleh jadi salah. Dan kebanyakannya, peratusan salah tu lebih tinggi daripada betul. So, lebih baik kita semua berpegang dengan yang sunnah dan terdapat dalam Quran. So, itu dipanggil bayyin. Terangkan kembali. Patah balik kepada ayat ini. Kenapa mereka sampai sanggup lemparkan janji-janji antara mereka dengan Allah? Washtarau bihi thamanan qalila, sebab mereka mendapat ataupun berurusan menjual firman Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan harga yang sangat rendah. Rendah qalil sikit. Kalau katalah depa sembunyikan kebenaran, depa dapat untung 50 juta sekalipun, tetap Allah kata thamanan qalila. Dia tak banyak pun di sisi Allah perbendaharaan. Sebab itu para sahabat ketika Nabi SAW sebut, hendaklah kalian banyak akan minta-minta kepada Allah, maka para sahabat pun berkata, izan nuksir ya Rasulullah, kalau macam tu kami akan memperbanyakkan permohonan kami. Apa kata Nabi? Allahu akthar. Allahu akthar. Nabi kata, kau minta banyak, lagi banyak benda yang Allah tak bagi lagi kat engkau. Semakin banyak engkau minta, ada lagi banyak yang Allah readykan untuk engkau. So nak bagi isyarat, mereka duk sangka 50 juta, 100 juta tu dah cukup banyak dah. Tak, di sisi Allah tetap samanang qalila. Fabi sama yashtarun, maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka laksanakan. Apa dia? Jual beli tersebut sembunyikan kebenaran. Janganlah. Ikut kadar kemampuan lah. Nak syarah ke, nak ikut kadar kemampuan. Lebih baik sebut tak tahu kalau tak mampu kan. Kita tahu kadar kita kan. Kalau kita nak ajak orang berdebat, kita pun tak ada ilmu. Ana la adri, ana la a'rif, settle masalah. Kalimatun la adri, nisful ilm. Ucapan tak tahu sebahagian daripada ilmu. Tak usah segan. Baik, kemudian ayat 188, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun, jangan sesekali engkau menyangka orang yang gembira dengan apa yang telah mereka lakukan, wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka yang suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Maksud, jangan sangka orang-orang yang gembira ni atas apa yang mereka mampu buat, dan mereka bergembira suka dipuji atas benda yang mereka tak buat. Yang mana apa yang bakal dikenakan ke atas mereka, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan pernah mereka sampai hati menyangka mereka terlepas daripada terkena azab. Dengar baik-baik, sebab dalam hidup ni Allah suruh kita buat. Kita boleh buat ke tak boleh buat? Ada sebahagian kita boleh buat. Sebagai contoh, solat. Pun begitu, jangan sangka kita terlepas daripada azab. Kalau kita baca surah Al-Ma'arij, kita akan jumpa di antara ciri-ciri orang yang Allah nak muliakan dalam syurga. Di antara sifat mereka, mereka tak, inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Mereka tak tenang dengan azab-azab Tuhan mereka. Dia tak boleh kata, aku dah tutup aurat, confirm tak kena neraka ni. Aku dah baca Quran dah hari ni, tak kena neraka lah. Aku dah semayang tadi maghrib jamaah, takkan pahala aku tak ada langsung. Dia tak boleh gitu.
So Allah dekat sini Allah nak bagi isyarat, jangan kau menyangka orang yang melakukan ketaatan, apatah lagi orang yang tak buat ketaatan tu, mereka terlepas daripada azab. So bahasa mudah dekat sini selalu saya ulang-ulang, jangan bajet suci, jangan bajet bagus. Kita rasa kita boleh solat, kita boleh baca Quran, kita rasa, ush, aku berbeza dengan orang-orang lain. Tak. So kena senantiasa sedar diri kita tak terlepas daripada azab. Apa? Aku salafi. Yang lain semua bid'ai. Tak mengaku salafi okey. Cuma jangan bajet lah. Orang lain tak salafi ya penat kan. Sebab semua orang sedang berjalan di atas jalan tersebut. Cuma boleh jadi kita dibukakan pintu luas, mereka baru dibukakan pintu yang kecil. Tapi tak mustahil pintu kita disempitkan kembali atas bajet tadi tu. Bahaya. Kemudian Allah kata orang-orang begini walahum ma'adzabun alim, bagi mereka akan dikenakan azab yang pedih. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ini dua ayat yang kita bacakan. Fa insya-Allah pertemuan akan datang kita akan baca ayat-ayat sambungan di akhir surah Ali Imran ini insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Jom kita salat fardu isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.